Okey, minggu yang ketiga, tarikh 17 hari bulan sampai 24 hari bulan. Okey, prestasi syarikat pada satu minggu itu. Satu minggu itu ada 3.333 orang. Okey, 3.333 orang bronze yang baru. Okey, bronze yang baru. Silver ada 393 orang. Okay. Seluruh dunia ada 393 orang yang baru, silver baru. Gold ada 56 orang yang baru. Dan platinum ada 11 platinum yang baru. Dan last week kita ada satu orang diamond daripada Korea. Nah, Korea sudah ada, tak tahu berapa diamond sudah. Mungkin ada 5, 6 diamond sudah di Korea. Okay, jadi Korea tengah meletup. Okay, so ni prestasi syarikat last week. Nah, tuan-tuan boleh tengok dalam video itulah. Okay, so apa yang Sibu bagi kerja rumah? Okay, Sibu dah bagi kerja rumah. Tuan-tuan nonton video itu, ambil point dan sampaikan dalam Zoom meeting kita. Alright, anybody yang nak sampaikan apa yang dia faham daripada video itu? Sibu tak payah ulang tuan, sebab dia akan ambil masa kan. Lepas tu Sibu kata buat kerja rumah. Tuan-tuan kena tengok video itu di rumah sebelum sesi meeting kita ni. Okay, ada sesiapa yang ambil nota? Siapa yang ambil nota yang dapat poin-poin yang tuan-tuan nak ulas malam ni? Dr. Erin Oxall. Dr. Erin Oxall. Okay, Dr. Erin Oxall ni dia kata about kali ni dia cerita pasal the brain, otak tu, kan? The brain. So kita punya otak ni dia sudah di condition, dia sudah di condition untuk store information, kan? Store information daripada pengalaman-pengalaman yang lepas. Jadi bila kita buat business network marketing, kita mungkin ada pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang lebih 20 tahun pengalaman dalam business network marketing. Mungkin sudah ada 5 company, 6 company, 7 company yang dia sudah buat. Okay. Jadi pengalaman-pengalaman itu sudah di store dalam minda, kan? Dalam kita punya subconscious mind, dia sudah masuk dalam situ, kan? Nah, bila kita buat something new like live good, kan? So our brain will say, ini macam dulu juga tu, dia kata, kan? Okay, dia macam dulu juga tu. Okay, so maybe the devil kan, setan ke apa ke, dia akan mempergunakan otak kita tu untuk saying negative things. Okay, saying negative things. The devil tu bukan dia kata, Sibu yang kata. Okay. Engkau dah buat 5-6 company, sama je, dia kata. Ini live good ni lebih kurang sama je tu, kan? Nanti 5-6 bulan, tak jadi tu, kan? Okay, so kita kena lawan our voices, and voices inside tu.
Okay, kena lawan the voices inside. Kita kena ada kekuatan tu. So kenapa Live Good berbeza kita. So kita kena answer the accusation tu kan. Tidak sama, Live Good tak sama. Okay, jadi kita kena study apa beza Live Good dengan the past companies. Syarikat-syarikat yang lepas, apa bezanya? Kita kena buat kerja tu lah, kena buat kerja rumah tu tuan, kena feed our brain dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Kalau tak, tuan-tuan tak ke mana perginya. Okay, tak ke mana perginya. Okay, si Joshua dengan Britney, Joshua tu dia cerita pasal Rubik's Cube. Okay, si Joshua tu dia cerita pasal Rubik's Cube. Sebagai analogi, lah, kiasan lah tuan. Okay. Okay, ini maksudnya itu umpama Rubik's Cube, dia kan ada sistem dia. Dia ada formula dia. Okay, kalau orang yang belajar Rubik's Cube itu kan dia follow the guide, okay, the system untuk selesaikan Rubik's Cube tu. So mesti follow the guide kan. Jadi dalam bisnes Live Good dia kata sama je. Okay. So dia ada sistem yang kita sudah design supaya kita mencapai kejayaan itu. The system of success. Jadi follow the system. Tapi setiap orang bila dia follow the system, tidak sama dia punya tempo masa untuk dia sukses. Tidak sama. Okay, sebab dia bergantung kepada kebolehan kita mengikut sistem itu kan. Jadi tidak sama temponya. Tetapi dia kata kalau kita persistent, kita istiqamah, okay, sudah tentu kita akan capai sukses itu. Kejayaan itu sudah tentu kita akan capai. Okay, sooner or later. Just follow the system. Just follow the system. Nah, itulah lebih kurang dia punya cerita. Okay, Tricia, si Tricia. Apa yang si Tricia ni cerita? So dia ada banyak bisnes. Dia ada banyak bisnes di dunia. Dan kebanyakan bisnes itu dia hurting people. Maksudnya dia ada apa tu? Macam kezaliman lah kepada manusia kan. Ada orang yang akan menjadi mangsa. Okay? Ada orang yang akan menjadi mangsa. You are hurting people. So, banyak syarikat orang yang berjaya itu sedikit, yang berjaya sedikit, tapi yang ramai itu tidak berjaya kan. Ramai yang tidak berjaya. Jadi dia melihat kepada Live Good ini satu sistem di mana tidak ada orang yang teraniaya. Okay, tidak ada orang yang dizalimi dalam Live Good ini. Dia melihat kepada itu. Okay. Walaupun kita tidak mendapat commission pun, kalau adalah di antara ahli dalam Live Good ini tidak mendapat commission pun, tapi dia tidak dizalimi. Okay, kerana apa? Dia mendapat manfaat itu. Yang RM50 yang dia bayar setiap bulan itu, dia mendapat sesuatu yang lebih besar daripada RM50 itu. Okay, the saving of money yang didapat itu
75%, lebih kurang 75% diskaun itu yang dia akan dapat berbanding dengan kalau dia beli produk itu outside of Livegood. Okay, jadi walaupun orang yang tidak berminat untuk bisnes, dia akan join Livegood. Okay, walaupun orang itu tidak berminat untuk bisnes, dia akan join Livegood. Kerana Livegood ini adalah satu platform berbelanja dengan kita saving money. Okay, that is the core business. Kita join Livegood kerana kita nak save our money bila kita berbelanja suplemen. Jadi dia melihat itu di dalam Livegood, the goodness of Livegood berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Nah, kalau kita ambil lah contohnya masuk Amway ke, masuk Shaklee ke, masuk apa syarikat-syarikat yang lain tu. Kan those people yang masuk dalam syarikat tu dia teranaya. Teranaya kerana apa? Kerana harga barang sudah dimarkup kan. Jadi kalau dia katalah tidak mendapat komisen, dia tidak mendapat komisen tapi dia beli produk di situ. Bermakna dia sudah membayar harga yang mahal untuk produk itu. Kerana ada market price. So dia teranaya lah. Jadi ini tidak ada dalam Livegood. Ini tidak ada. We are not hurting people. We make money but we are not hurting people. Jadi ada orang yang mendapat komisen dalam Livegood. At the same time dia tidak menzalimi orang. So we are making money in Livegood but we are not hurting other people. Dan dia juga beritahu there's no easy way to make money. Inilah persisten tu lah. Dia balik kepada konsisten dan persisten tu. To make money, we have to be consistent. Kita kena jadi persistent. Istiqomah, fokus. Ya. Dan dia juga kata buat planning. Rancang every day, take action. Buat perancangan. Itulah antara yang dia apa nama? Dia ajarlah. Okay, so last kali si Kari. Okay, mana kau Kari? Ini si Kari. Great example. This is, I feel. Tak apalah. So dia dikata, si Kari ni kata, we need to plant seeds. Plant seeds, sowing seeds. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita ni kena menaja. Okay, kita kena plant seed. Seed itu benih, benih. Bagaimana kita kena tanam benih. Okay. Kita kena tanam benih. Kena buat kerja menanam benih itu. Regardless apa cabarannya sekalipun. Okay. Dan kalau kita lihat si Kari ni, dia punya cara menaja adalah dia masuk ke dalam satu genre yang mana dia fokus kepada grup yang sudah lama dengan network marketing. Okay, dia tidak masuk, dia tidak cari orang-orang baru, tidak cari orang-orang yang tidak tahu pasal network marketing. Dia cari orang yang sudah lama, sudah berpengalaman dalam network marketing. Itu dia punya target. Okay, target prospek dia ialah orang-orang yang sudah member. Okay, sudah member dalam syarikat lain. Itu dia punya target. Dan dia menggunakan Facebook. Dia menggunakan Facebook untuk rekrut orang-orang yang sudah ada pengalaman dalam
dalam bidang network marketing. Jadi itu cara dia. Okay? Itu cara dia sponsor orang. So itu sebab ini setiap orang ni, leader-leader ni, dia lain-lain cara ni tuan. Okay? Joshua lain cara dia, Tricia lain cara dia, Dr. Erin lain cara dia, si Kari ini pun lain cara dia. Lain cara untuk prospecting. Sebab itu prospecting kan banyak cara. Okay? Jadi kita guna cara yang sesuai dengan kita lah. There's no one way of doing it. Kalau macam mana nak sponsor Sifu? Guna cara kau. Guna cara kita lah. Apa yang sesuai dengan kau kan? Kita tidak tahu. You should know apa kekuatan tuan-tuan tu. Kekuatan tuan-tuan di mana? Ya, gunakan kekuatan kita. Jadi si Joshua ni ada kekuatan dia. Tricia ada kekuatan dia. Tidak sama kekuatan dia. Dr. Erin ni ada kekuatan dia. Si Kari ini pun ada kekuatan dia. Setiap orang, 4 orang ni, 5 orang ni berjaya dalam live good menggunakan teknik mereka sendiri. Okay, so in marketing there is no one, bukan satu jalan, dia banyak jalan. Dan semua jalan itu boleh berhasil. Semua jalan itu boleh berhasil. Yang pentingnya konsisten dengan kerja itu. Okay, itulah dia yang Sifu boleh share dengan tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan ada lagi nak tambah. Bila Sifu buat kerja rumah, tuan-tuan kena buat kerja rumah. Kan? Buat kerja rumah. Okay? Dia tak seronok kalau Sifu seorang yang bercakap ni. Jadi kalau malam ni ada 3-4 orang yang tengok video tu, dah ambil catatan dan sampaikan apa yang dia faham kan. Itu will be wonderful. Dia menjadi satu sesi yang wonderful. So tonight I'm expecting a few people talking. Okay? A few of you, at least 3-4 orang lah yang dah tengok video ni, yang dah ambil nota dia, dan yang boleh huraikan apa yang dia faham. Huraikan apa yang tuan-tuan faham. Okay? Supaya bila tuan-tuan dah biasa bercakap, biasa sharing tuan-tuan punya ideas, your understanding, lama kelamaan itu tuan-tuan akan menjadi seorang speaker. Diasuh perlahan-lahan tu. Tapi kena praktis lah. Kena praktis bercakap, kena praktis menyampaikan. Sampai otak kita tu dia dah biasa dengan penyampaian kan. That's how you grow. That's how you grow your public speaking. Kena latihan, kena rajin. Okay? Berapa? 25 orang. Okay. So itu cerita pasal video tu. So malam ni Sifu sambung dengan tuition. Now tuition malam ni, pertama Sifu nak cerita pasal maintenance. Okay, bila Sifu cek tadi, bilangan orang yang belum bayar maintenance about 20 lah, 20 orang kan. Okay, lebih kurang around that number. 20 orang, sekitar 20 orang yang belum bayar. Yang belum bayar langganan bulanan untuk November. Langganan untuk November. Bulan ni 20 orang. Okay, daripada 150 orang. 20 daripada 150 orang belum bayar. Okay. Tuan-tuan masih ada masa 5 hari. Masih ada masa 5 hari. Jangan sampai akhir bulan. Okay. Sebenarnya hari ini tarikh
tarikh penghabisan ni tuan, tapi dia syarikat masih ada ihsan. Dia masih ada ihsan. Tapi dia sebenarnya hari ini tarikh terakhir ni. Malam ni 25 hari bulan, dia tarikh terakhir tu. Tarikh terakhir tu. Malam ni patutnya selesaikan ni. 20 orang ni kena selesaikan dia punya bayaran today. Okay, sepatutnya begitu. Tapi dia ada ihsan lagi. Ya, sampai ujung bulan. Tapi jangan tunggu ujung bulan lah. Jangan tunggu ujung bulan lah. Okay, maintenance ini tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Maintenance ini dibayar bila? Okay, bila sepatutnya dibayar maintenance itu? Dia patut dibayar pada 1 hari bulan. Satu hari bulan. Itulah tarikh bayaran dia. Untuk siapa? Semua. Semua orang. Semua orang tarikh bayarannya ialah 1 hari bulan. Everybody. Tak kisah dia join bila. Dia join berapa hari bulan? 22 hari bulan, 1 hari bulan, 10 hari bulan. Berapa hari bulan yang tuan-tuan join itu tidak penting. Berapa hari bulan yang join itu tak penting. Dia tetap 1 hari bulan juga. Semua orang 1 hari bulan. Everybody. Okay. Now, yang ditulis di sana bila tuan-tuan tengok tuan-tuan punya My Membership. My Membership itu dia ada tulis tarikh di situ. Dia ada tulis tarikh di situ. Di My Membership tu. Kalau tuan-tuan buka sistem, tuan tekan butang My Membership, dia ada tulis sana tarikh. Tarikh itu tarikh apa? Tarikh itu ialah tarikh akhir. Tarikh akhir itu bersamaan dengan tarikh tuan-tuan join. Okay, kalau 10 hari bulan dah dia punya tarikh akhir. Dia bukan tarikh bayar, dia tarikh akhir. Okay. Tarikh bayar 1 hari bulan. Tarikh akhir lah. Tarikh akhir maksud dia apa? Tarikh akhir maksud dia, kalau engkau tak bayar pada tarikh akhir itu, kalau engkau tak bayar pada tarikh akhir itu, dah sampai tarikh akhir dah, belum bayar lagi. Apa akan jadi ialah sistem secara automatik dia akan tengok dalam sistem sama ada engkau ada debit card atau tidak. Atau credit card. Dalam sistem engkau masukkan tak engkau punya debit card atau credit card. Kalau masuk, sistem akan guna tuan-tuan punya debit card atau credit card secara automatik. Sistem akan ambil duit. Sistem akan ambil duit daripada debit card atau credit card itu untuk bayaran pada bulan itu. Itulah maksud tarikh akhir. Tarikh akhir ialah sistem yang buat. Kerana tuan-tuan dah lupa bayar dah. Patutnya bayar 1 hari bulan dah bayar dah. Kan? Sampai tarikh akhir pun belum bayar lagi dah. Jadi sistem terpaksa ambil alih tugas bayar itu. Jadi sistem akan tengok sistem ada tak dia punya debit card, ada tak dia punya credit card. Kalau ada, potong. Kalau tak ada, tuan-tuan akan dibuang tuan-tuan punya matrix. Sebab tuan-tuan sudah tidak aktif. Bila sampai tarikh akhir tuan-tuan tidak bayar, bermakna tuan-tuan punya status itu tidak aktif sudah. You are not active member. Tuan-tuan bukan affiliate sudah. Tuan-tuan sudah tidak jadi affiliate. Okay. Itu maksud dia. Maksud dia. So 20 orang ini yang kalau tak bayar malam ni, dia sudah tidak jadi affiliate. Tomorrow. Dia tidak jadi affiliate. Jadi 25 hari bulan tu dia tarikh akhir. Okay. Jadi orang yang lebih awal tu, tarikh akhir dia mungkin ada yang 20 hari bulan. Tarikh akhir dia 20 hari bulan. Itu sudah tidak aktif tu. Sekarang kan 25 kan. Sekarang 25 dah.
sudah tidak aktif. Kalau dia login tu, dia sistem akan minta dia supaya bayar tu. Dia bukan member. Dia bukan member dah. Okay, tapi tak payah bayar yang $40. Bayar yang bulanan tu lah. Dan dia punya status sudah bukan affiliate. Bukan affiliate. Okay. So benda ni apa nama? Take take note apa, prihatin lah bahasa dia, prihatin. Okay? Kena prihatin sebab ini kita punya bisnes. So bila kita punya bisnes ni kita kena prihatin, aku dah bayar belum? Dah masuk bulan baru ni, aku dah bayar belum? Nak tahu kita bayar belum? Login lah. Jangan tanya orang. Jangan tanya upline. Upline, aku dah bayar belum? Takkan tanya upline pula kan? We should know. Kita sebenarnya dah tahulah sebab ini kita punya bisnes kan. We should know sama ada kita dah bayar atau belum. Kalau lupa-lupa, tengok masuk sistem lah. Login lah. Tuan-tuan login. Tengok sistem, tengok dalam My Membership tu. Okay. Di mana nak tengok? Tengok di My Membership. Dalam sistem tu tuan-tuan kena login lah. Login tengok sini My Membership ni. So dalam membership tu dia akan bagi tahu tuan-tuan. Bulan apa yang tuan-tuan dah bayar tu dia bagi tahu. Sistem bagi tahu. Kalau contohnya bulan ni kan, bulan November. Kalau tuan-tuan sudah bayar, so dia akan tulis sana November. Ada nama bulan itu. Bulan November ni ada di situ, ditulis di situ. Jadi maksudnya tuan-tuan bayar sudahlah November tu kan. Nah, ada orang dia bayar lebih awal. Bulan Disember pun dia sudah bayar. Kan, contohnya si Romeo. Romeo dia sudah bayar bulan 12 kan. Okay, jadi si Romeo punya My Membership ni dia ada 2 bulan kat situ, November dan Disember. Dia nak bayar 1 bulan lagi, January. Dia nak bayar 1 bulan lagi kan, January. Okay. Tapi tidak boleh kita bayar yang itu, tuan-tuan. Kalau nak bayar yang next month tu, dia kena guna credit wallet. Kalau tuan-tuan nak bayar bulan yang depan, tak kisah 1 bulan depan, 2 bulan depan, 3 bulan depan, boleh. Tapi kena guna credit wallet. Kalau tuan-tuan nak guna kripto, nak bayar guna kripto, debit card semua tu, dia tak boleh bayar bulan depan. Dia boleh bayar bulan semasa. Bulan semasa boleh. Okay, nak guna kripto kan, nak guna cara-cara lain, boleh. Tapi yang credit wallet ni, kelebihan dia kita boleh bayar bulan akan datang pun boleh. Kalau kita guna credit wallet. Itulah kekuatan dari credit wallet. Kelebihan credit wallet tu. Kan? Itulah kelebihan dia. Jadi semua orang bila kita buat bisnes ni, you must know how to log in. Kan? Takkan tak tahu log in pula kan. Okay? Mesti tahu macam mana nak log in. Macam mana nak tengok kita punya status tu kan. Mestilah tuan-tuan. Tak kisah kita buta IT kau, tak buta IT kau. Bila kita dah berniaga dalam sini, you must know that. Itu adalah ilmu asas. Ilmu asas fardu ain yang kita kena tahulah kan. Jangan tanya orang aku dah aktif tak belum kan. Aku punya bayaran dah buat belum? Jangan tanya, sendiri tahu. Sendiri kena tahu, sendiri kena tengok. Kan? Kalau lupa tengoklah, buka sistem tengok. Ada tak bulan November? Kalau tak ada, dia bagi mesej. Kalau tuan-tuan tidak bayar bulan November, dia bagi tahu tu, sistem bagi tahu. Dia bagi tahu you have not paid. Kan? Tuan-tuan tak faham bahasa Inggeris, tukar pergi bahasa Malaysia lah. You have not paid, dia kata. Sistem bagi tahu.
Aku dah bayar belum? Tengok sistem. Sistem beritahu tu. Kalau kau tak bayar lagi, dia beritahu. You have not paid. Yeah, you have not paid this month. This month maksudnya kalau bulan ni November lah. Kalau dia kata macam ni, maknanya tuan-tuan belum bayar tu. Simple je. Okay. Kalau dah bayar, dia tulis sana November. Dia tulis sana November. You have paid this month. The following month dia beritahu. The following month tu maksudnya bulan yang tertera di bawah tu. Apa nama bulan tu? Following month bukan bulan depan. Following month maksudnya apa nama bulan di bawah ini, di bawah message tu. Itu maksudnya the following month. Okay, boleh 2-3 bulan ada kat sini. November, December, January boleh. Kalau tuan-tuan dah bayar advance. Dah bayar advance. 3 bulan, 4 bulan pun boleh. Okay, alang-alang tuan-tuan bayar banyak bulan tu buat sekali setahun lah. Jimat lagi kan? Jimat 2 bulan lagi. Okay, faham So, jangan tunggu tarikh akhir. Always on the first day. Macam Disember nanti. Kan, tak lama lagi masuk Disember. First Disember bayarlah. First Disember tu bayarlah. Sifu, Ya. kalau kita nak tengok downline kita, apa ni, mungkin ada yang terlupa. Macam ni kita nak remind tu, nak tengok which what they call it, part. Kat mana nak tengok? Dia dah bayar belum? Dia dah bayar belum? Okey. Ini soalan baguslah, ya. Cara pertama kita nak pantau tim kita tu dia dah bayar belum. Okay, cara pertama ialah kita lihat, okay, kita punya hierarchy. Hierarchy apa yang kita kena lihat? Kita kena tengok hierarchy matrix. Hierarchy matrix dalam bentuk list. Okay, ini ilmu advance ni. Ilmu yang saya ajar sekarang ni, ilmu yang advance, okay, yang banyak leader tidak tahu. Ini advance. Banyak leader tidak tahu. So tuan-tuan kena terima kasih dengan yang bertanya kan. Okay, because I'm teaching you something is high level knowledge. So tuan-tuan kena lihat di matrix. Matrix kita ada 2 bentuk. Satu yang berbentuk petak-petak tu. Boxes tu kan. Satu lagi dalam bentuk senarai. Tuan-tuan tengok yang dalam bentuk senarai. List. Okay, listing. Bukan listing sponsor. Tidak ada dalam listing sponsor. Tuan-tuan cari sampai mati pun tak jumpa. Dia di dalam listing untuk matrix. Di situlah tuan-tuan tengok tuan-tuan punya downline. Tidak juga bukan saja tuan-tuan punya downline, tetapi downline orang pun tuan-tuan boleh tengok. Dan downline sebab dalam matrik kita ni tuan-tuan, dalam matrik kita ni, di dalam matrik kita semua downline kita ada di situ. Okay? Semua downline kita di situ. Dan juga ada bukan downline kita yang dipanggil spillover. Yang spillover itu bukan downline kita tu. Downline orang tu. Tapi dia masuk dalam kita punya matrix. Itu pun kita boleh tengok. Yang spillover tu yang masuk dalam kita punya matrix yang bukan kita punya downline, itu pun kita boleh tengok dia punya tarikh. Apa yang tuan-tuan boleh tengok ialah tarikh. Dia punya tarikh maintain. Okay. Tarikh maintain itu yang semasa. Dia punya tarikh akhir tu. Dia punya tarikh akhir maintain dia yang semasa tu. Okay.
Jadi contoh kalau tarik itu disebut di situ 20 hari bulan 11, 2023. Kata ini si Acong. Acong tarik dia disebut dalam senarai itu ialah 20 hari bulan 11, 23. Jadi daripada sini kita boleh tahu dah. Daripada sini kita dah tahu dah sebab hari ini 25 hari bulan kan. Sedangkan si Acong ni dia punya tarikh maintain dia tu terakhir dia ialah 20 hari bulan 11. Maksudnya dia belum bayar. Kita dah tahu dah orang ni belum bayar ni. Dia belum bayar November dia. Kalau dia dah bayar November dia, ini bukan 11, dia mesti 12. Tapi next month lah. Dia punya expired tu mestilah next month kan. Kalau dia dah bayar November, mestilah next month. Jadi tuan-tuan boleh tengok bulan itu. Kita boleh tengok bulan tu. Kalau bukan bulan 12, dia masih bulan 11, orang ni belum maintain. Dia belum maintain. Jadi kenapa Sibu boleh bagi senarai yang 20 orang tu? Sebab Sibu boleh tengok dalam matrix. Sibu cari saja siapa yang 11 hari bulan. Siapa 11 hari bulan, 11 bulan 11. Siapa yang bulan 11 dia punya expire tu, guarantee belum maintain. Okay, siapa yang sudah maintain mesti bulan 12 ataupun tahun depan kan. Sebab apa orang yang bayar 1 tahun tu kan. Yang bayar 1 tahun tu mestilah tahun 24 kan. Tengok tahun dia 24. Oh ini setahun punya orang ni. Okay. Jadi tuan-tuan cari saja siapa yang bulan 11 tahun 23. Ini golongan orang yang belum maintain. Tuan-tuan boleh tahu dah, ini belum maintain. Macam tu. That's how you find out. Tak payah tanya dia. Kita dah tahu dah. Kan? Acong, engkau belum bayar lah bulan November. Macam mana kau tahu? Dia tanya kita lah, macam mana kau tahu? Aku tengok dalam sistem lah kan. Macam tu. Itu teknik tuan-tuan nak tahu. Tak payah tuan-tuan buka dia punya sistem. Kalau dia buka sistem dia lah. Macam tadi lah saya kata. Kalau dia sendiri nak tahu, dia buka sistem dia. Dia buka sistem dia tengok dalam my itulah. My membership tu lah. Tengok bulan tu. Ada tak bulan 11 kat situ. Okay, menjawab soalan? Boleh menjawab soalan? Okay, tak apa, saya pun tunjuk lah. Mungkin tuan-tuan masih tak boleh gambarkan dia kan. Saya pun tunjuk. Okay, ini contoh tuan. Ini contoh, kalau dah bayar, dia tulis sini November. Dah bayar, tulis November. Macam tu lah tuan. Okay. Jadi kalau tak bayar, dia kata you have not paid. Tengok dalam my membership ni, di sini, my membership. Okay, di mana nak tengok kita punya. Okay, tuan-tuan masuk ke dalam my team. My team, tuan-tuan pergi sini, matrix list. Okay. Yang tengah-tengah ni. Matrix list. Tekan yang tu. Okay. So di bawah ni dia akan ada kita punya laporan tu. So laporan ni dia ada di atas ni, dia kata auto ship date. Auto ship date itu ialah yang tarikh akhir. Kalau kita tak bayar, sistem akan potong debit card kita ataupun credit card kita. Okay. Itu dipanggil auto ship date. Tuan-tuan tengok di sini, kalau bulan ni bulan 11, bermakna tuan-tuan tengok bulan 11. Siapa tuan-tuan punya tim yang masih ditulis sini 11. Macam ni kan. Okay. Ini kan bulan 11 ni. Okay. Samsudin Osman. Jadi ini Muhammad Ramlan Alipa, ini kan bulan depan, bulan 12. Jadi yang bulan 12 tu biarkanlah sebab itu sudah maintain.
Jadi yang belum maintain ialah yang bulan 11. Siapa yang bulan 11 itu belum maintain. Tapi tengoklah tahun dia. Macam ni bulan 11 juga, tapi tahun 24. Mana dia ini setahun tu. Cari yang bulan 11 23. Itu belum maintain. Itu di sini tuan-tuan tengok. Siapa yang bulan 11 tahun 23 itu belum maintain lah tu. Sipo. Ya. Kalau yang baru join macam kami, dia akan nampak pada hari Kamis lah tu kan? Dalam matrix. Ya. Ya, orang baru tidak ada matrixnya. Okey. Orang baru belum ada matrix. Sebab matrix ini dia akan update weekly dia akan update. Jadi orang yang baru join belum ada dalam matrix. Nama tuan-tuan tidak ada dalam matrix. Thank you Sipo. Jadi kalau tuan-tuan punya tim baru masuk, dia kata, mana aku tak ada nama dalam matrix. Memang macam tu. Dia bukan everyday. Matrix tidak di-update everyday. Dia di-update weekly basis. Dan bonus itu hierarchy. So hierarchy weekly. But bonus matrix dikira pada bulan yang ujung bulan kedua. So dia akan ambil bulan kedua punya bayaran tu, sebab kita bayar maintenance pada bulan kedua kan. Bulan pertama tu kan package. Jadi bulan kedua tu barulah dipanggil maintenance. So bulan kedua itu nanti di sampai ujung bulan dikumpul semuanya. Lepas tu dibayar nanti bulan yang ketiga. Jadi bulan ketiga lah baru kita nampak ada bonus yang dipanggil bonus matrix. Jadi siapa yang baru join bulan ni, jangan cari bonus matrix, tidak ada. Tidak ada bonus matrix. Bulan kedua pun tidak ada. Bulan kedua belum ada bonus matrix sebab bulan tu baru mau dikumpul. Bulan kedua tu baru mau dikumpul dia punya bayaran itu sampai ujung bulan lah. Jadi sampai ujung bulan tu the first week of the third month. The first week of the third month. Bulan yang ketiga tu, minggu pertama tu. Di situlah baru dibayar kita punya bonus matrix. Jadi bulan ketiga dan seterusnya itu adalah starting bulan 3, bulan 4, bulan 5, setiap bulan tu adalah bonus matrix kita tu. Dia akan kira terus 3 bulan ke Sipo? Maksudnya tu. Tidak. Yang bulan ketiga itu, maksudnya matrix bulan pertama, bulan kedua, macam gitu. Mana ada bulan pertama punya matrix? Kita tidak bayar bulan pertama punya maintenance. Dia sudah masuk dalam package. Bulan pertama itu dia sudah gabung tuan-tuan di dalam satu package. Jadi tidak ada bayaran bulan pertama untuk maintenance. Bulan maintenance ialah bulan kedua. Bulan kedua dan seterusnya. Jadi bonus matrix itu tidak ada pengiraannya untuk bulan pertama punya bayaran. Semua bayaran bulan pertama ialah untuk fast start. Itulah guna fast start. Fast start ialah bayaran kita pada bulan pertama tu dikira tu. Dah dikira setiap minggu kan. Jadi matrix tidak mengira bulan pertama punya bayaran, itu package. Package bukan maintenance. Package ialah kita daftar jadi ahli. Jadi maintenance itu bermula pada bayaran kita yang bulan kedua kita. Jadi itu nanti ada dikira matrixnya. Dikira matrixnya bila? Next month. Bulan ketiga lah. Jadi bulan ketiga punya bonus ialah bulan 2 punya bayaran. Bulan 1 tidak ada. Bulan 1 fast start. Jadi bulan 3 punya bonus matrix untuk kira bulan 2. Nanti bulan keempat punya bayaran matrix itu untuk bulan ketiga. Dia previous month. Bulan ini untuk previous month. Begitu. Satu bulan ke belakang dia akan bayar. Sebab dia kena tunggu ujung bulan kan. Dia kena tunggu ujung bulan dah baru boleh closing account. Jadi dia closing account pada ujung bulan. The next Friday, meaning the first week of next Friday lah.
Okay, the first week of the month of the next month. Itu dia bayarlah di situ. Dia bayar di situ untuk yang last month punya bayaran metrik itu. Boleh faham? That's how commission kita dibayar. So bila kita manage, kita kena pandai manage, kena pandai uruskan lah. Okay. Kita kena pandai uruskan our activity itu sesuai dengan bonus. Jadi kita kena kenal bonus itu. Kena kenal setiap bonus itu, kita kena kenal macam mana dia punya aliran dia. Ini sebut dah ajar tempoh hari kan. Okay. Aliran ataupun the flow, aliran duit, aliran duit di setiap bonus tu, we must know. So sebab kata tempoh hari buka mata minda kan, buka mata minda tu. Kita kena buka mata minda kita untuk melihat the money flow tu, aliran duit. How the money flows dalam Livegood. Woi, bagaimana dia berjalan? Bagaimana duit tu berjalan di dalam Livegood kan? Kita kena tahu tu. Jadi cara nak tahu tu, ialah kita kena study the marketing plan. Macam mana nak melihat duit bergerak? You have to study the marketing plan. Kalau kita tak boleh faham marketing plan, kita tak boleh nampak duit tu berjalan. Sebab dia kena guna mata otak, ya. Bukan mata kepala kita ni. The mind. The eyes of the mind. Yang boleh nampak duit tu bergerak kan. Okay, jadi itu yang kita kena study the marketing plan tu. Setiap bonus tu. Bonus fast start. Datang daripada mana? Datang daripada package itu. Package yang kita bayar jadi ahli itu. Okay, from $49.95. Atau $139.95. Ini bulanan, ini tahunan. So the money comes here. Sumber bayar bonus tu datang daripada ini, sama ada 49 atau 139. Jadi semua duit 49.95 ini dibayar untuk cash fast start. Semua ni 49.95 ni digunakan untuk bayar fast start. Okay. Tidak ada untuk matrix. No. Tidak ada bonus matrix daripada 49. Tidak ada. Okay. Yang 139 ni macam mana pula? 139 ni dia ambil 49. Daripada 139.95 ni dia ambil 49.95. Dia ambil yang tu. Okay. Dia bayar fast start. Dia bayar fast start. Yang baki tu, yang baki ni nanti dia akan bayar dalam matrix pada bulan ketiga. Dia simpan. Sistem akan simpan baki tu. Okay, nanti bulan ketiga, minggu pertama bulan ketiga, Friday, so dia akan guna duit yang baki dia ni, lebihan daripada 139 ni. Okay, sebab 139 ni dia ada dua bentuk. Satu untuk 49.95, yang bakinya itu sebenarnya untuk matrix. Dia akan bayar bulan-bulan nanti tu. Macam kita bayar bulan-bulan tu lah, 9.95 tu kan. Jadi orang yang bayar setahun tu dia dah bayar advance. Dia bayar advance saja, tapi masa nanti nak dikira tu ikut masa itulah. Ikut masa nanti bersama-sama dengan orang yang bayar bulan-bulan tu sama. Macam tu. Okay. Jadi bulan kedua nanti kita bayar 9.95, orang yang bayar tahunan tu tak payah bayar lagi dah, dia akan ambil daripada bajet tu. Maka dikiralah bulan kedua punya metrik itu dihimpun. Nanti pada Friday, first Friday dibayarlah ikut marketing plan. Okay. Jadi kita pun dapat commission pada bulan yang ketiga untuk matrix. Now, jadi
sebagai seorang pengurus, tuan-tuan kena uruskan flow tu. Aku nak berniaga dalam Livegood. Okay. First month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth month. Okay, 6 bulan pertama ni. Aku kena uruskan the flow of money tadi tu kan. Aku kena uruskan ni. Kan? So, your budget comes from fast start. 6 bulan pertama tu tuan-tuan kena cari duit dalam fast start bonus. Bukan matrix. Where can you get the money? The money comes from fast start. 6 bulan pertama tuan-tuan kena ambil duit daripada bonus itu. Fast start bonus itu. Jadi tuan-tuan kena study. Macam mana fast start ni kira? Kan level 1 berapa, level 2 berapa, level 3 berapa, nak makan sampai level 10. Aku nak makan sampai level 10, macam mana tu? You have to study. Kena study. Kan jangan tengok je tu, jangan. Tuan-tuan kena faham tu. Kan kalau tuan-tuan tengok video yang Sibu sampaikan tu, tuan-tuan kena faham. Sibu Gani kata ni. Kena faham lah. Jangan tengok masuk telinga kiri keluar kanan kan. Kalau suruh explain tak boleh explain. Can you explain the fast start bonus? Dah 10 kali, dah 30 kali, 40 kali dah tengok Sibu Gani punya Zoom meeting. Kan? Sepatutnya dah boleh explain. Sepatutnya dah boleh explain dah, kan? The fast start tu, fast start. Macam mana dikira fast start tu? Okay? Kalau dibagikan kertas, dibagikan pen. Ini ujian. Okay, tulis dalam kertas ni macam mana pengiraan bonus fast start. Sebab ni 6 bulan pertama ni tuan-tuan nak dapatkan duit daripada sini, fast start ni. You must know. You must know how to get that money. Kan kena tahu flow dia tadi tu. Orang bayar yang 49.95 ni. Kan orang yang bayar 139.95 ni. Macam mana kau nak dapat duit tu masuk dalam kau punya fast start? Can you explain? Alright. You have to. Kan? Kalau orang tanya macam tu lah, tuan-tuan kena pandai explain. Okay? Orang yang newcomer kan. Newcomer. Tuan-tuan nak jumpa orang kan. Tuan-tuan nak jumpa orang baru. Tuan-tuan cerita pasal Livegood. Okay. Tell me how I can get money from Livegood for my 6 month. Dalam 6 bulan pertama aku ni, tolong jelaskan aku. Tolong jelaskan aku macam mana aku boleh dapat duit. Okay. Explain lah. Jadi tuan-tuan kena explain kan. Kena explain this one, fast start ni. Di sinilah tuan-tuan dapat duit. Fast start itu. Matrix dia tidak besar tuan-tuan di awal. Matrix tidak besar di awal. Dia start matrix di sini. Ini kosong. Ini kosong. Tidak ada. Jangan harap untuk bonus matrix di bulan pertama, bulan kedua. Tidak ada. So dia start bulan yang ketiga. Di sini adalah matrix. But very small. Very, very small. Mungkin $2. Maybe $4. Maybe $5. Small, very small. Okay. So you start matrix pada bulan ketiga dan onward lah. Dan dia akan naik dan naik. Okay. Dia akan naik dan naik. Walaupun dia small, but it always increasing. Itu bagusnya matrix.
Walaupun dia start bulan ketiga dan dia akan naik pelan-pelan, tetapi naiknya itu tidak turun. Dia naik tidak turun. Kan? Tak apa, pelan-pelan naik tak apa, tapi dia naik. Kan? Dia tak turun, dia naik dan naik. Setiap bulan dia naik. Contohlah, boleh jadi bulan ketiga tu cuma maybe $5. $5 maybe. Bulan keempat tu maybe dia sudah naik pergi $20. Tak apalah, kecil, masih kecil lagi $20 tu, RM100 lah. RM100 lah tu. Tak apalah, tapi dia naik kan. Antara bulan ketiga, bulan empat tu kan dia naik. Nanti bulan 5 dia can be $40. $40 itu RM200. Masih kecil, RM200 itu masih kecil. But it increasing. Dia bertambah kan. So bulan ke-6 bertambah, bulan ke-7 bertambah. Nanti bulan ke-8 contohnya, maybe you already, metrik tuan-tuan mungkin sudah sampai kepada $500. Maybe. $500 tu kali RM4. Dah 2,000 tu. Kan? Dia start small, tapi nanti bila dia dah momentum dah naik tuan-tuan. Momentum dah naik. Dia beli sampai $500 tu. The matrix. Yang fast start ni tuan-tuan dia yo-yo. You must know that. Fast start ni dia yo-yo, naik turun. Itu graf dia. Fast start tu boleh naik, boleh turun. Sebab dia bergantung kepada orang yang baru join. Dia bergantung pada itu. Kalau metrik, dia bukan orang baru join. Orang yang sama ulang-ulang bayar bulanan tu. Orang yang sama. Sebab tu dia tidak boleh turun, dia naik je. Naik. Macam tu. Okay. Now, bila metrik dah power, maksudnya contoh tuan-tuan sudah dapat macam ni lah, $500 lah kan. Bila metrik dah power, your matching bonus akan lebih power. Okay. Your matching bonus yang ketiga tu. Bonus yang ketiga kita panggil matching. Matching bonus ni dia lewat sikit daripada matrix. Tak berapa jauh dari matrix, tapi dia lewat sikit. Maybe bulan keempat, bulan ketiga juga ada sikit-sikit lah. Okay, maybe bulan keempat tuan-tuan punya matching itu sudah nampak okay. Okay. So satu masa nanti matching ini akan atasi matrix. Dia akan kalahkan matrix itu. Dan dia akan kalahkan yang fast start ni. Matching bonus itu dia datang lewat. Dia datang lewat, tetapi dia punya grow. Okay? Dia cepat membesar. Once dia besar, dia cepat membesar. Yang matching bonus tu. Okay? Dia sama dengan matrix sebab dia matching itu berdasarkan matrix. Dia berdasarkan matrix kawan kita. Jadi dia mestilah muncul bersama dengan metrik ini. Dia muncul bersama dengan metrik lah. Maksudnya bulan ketiga onward. Okay. Tetapi dia punya pembesaran tu lebih cepat besar daripada matrix. Metrik kita mungkin 500. Tapi kita punya matching could be 3,000. Okay. Metrik aku 500 tapi matching aku maybe 3,000. Tim Miller tu yang crown tu kan. Metrik dia 1,000 lebih je. 1,000 lebih dekat 2,000 macam tu lah. Tapi matching dia matching dia 30,000, 40,000, 50,000 macam tu. $50,000 dia punya matching tu. Tapi syaratnya tuan-tuan.
Okay, syaratnya. Ya. So matrix and matching and fast start. Tiga ni dia berkaitan, tuan. Okay, dia berkaitan ni. Fast start, matrix, matching, dia berkaitan. Dia saling mempengaruhi. Dia saling mempengaruhi. Now, orang yang ada matrix dan orang yang ada fast start bonus, sudah tentu ada matching bonus. Mesti ada. Orang yang ada matrix, okay, tapi tidak ada fast start bonus, tidak akan ada matching. Tidak akan ada matching. Orang yang tidak ada fast start bonus, guarantee tidak ada matching bonus. Oi, kenapa tu? Kan? Sebab orang yang sponsor saja, siapa yang sponsor saja yang akan ada bonus fast start. Orang yang tidak sponsor mana ada bonus fast start? Mustahil lah, kan? Jadi orang yang tidak sponsor tidak ada akan matchingnya. No matching bonus. Sebab matching bonus berdasarkan sponsor. Matching bonus dia berdasarkan hierarki kita dalam sponsor. Engkau sponsor berapa orang? Ada kita engkau sponsor orang? Ada? Berapa orang engkau sponsor? Aku sponsor 10 orang. Okey, 10 orang. Engkau sponsor 10 orang tu. Semua 10 orang ni berapa metrik dia? Berapa bonus metrik dia? Si A, si B ni berapa metrik dia? Engkau makan 50%. Itulah matching. That is matching. Okay. Jadi kalau tuan-tuan tidak sponsor satu orang pun, tidak ada orang di sini. Kosong, tak ada orang. Mana ada matching? Tak ada matchingnya. Okay. Jadi mustahil tuan-tuan ada bonus matching kalau tuan-tuan tidak sponsor orang. Kalau tuan-tuan sponsor orang, mestilah ada bonus fast start kan. Sebab itu saya kata, siapa ada bonus fast start adalah bonus matchingnya nanti. Siapa tidak ada bonus fast start, maknanya dia tidak sponsor orang. Tidak ada bonus matchingnya. Tetapi dia boleh ada bonus matrix. Bonus matrix boleh. Walaupun kita tidak sponsor orang, kita boleh dapat bonus matrix. Kerana bonus matrix ini berdasarkan metrik kita. Metrik kita ni boleh terisi. Metrik kita boleh terisi walaupun kita tidak sponsor orang. Aku tak sponsor orang. Metrik aku boleh terisi. Boleh. Daripada mana? Daripada aku punya upline lah. Upline aku yang sponsor, bukan aku sponsor. Upline aku sponsor orang. Contoh ini upline aku. Ini aku. Aku di sini. Dia sponsor aku. Jadi aku di sinilah dalam metrik. Dalam metrik dia punya metrik. Metrik dia, metrik aku juga sebab aku dalam dia. Metrik upline aku tu, metrik aku juga sebab aku berada dalam metrik dia kan. Macam itulah. Okay, jadi aku di sini. Dia sponsor si B, sponsor C. C masuk bawah aku. Bukan aku sponsor. Upline aku sponsor C ni, tapi dia masuk di bawah sebelah kaki kiri aku. Nanti dia sponsor orang lagi masuk sini D. Dia sponsor orang lagi masuk sini E. So aku dapat dua orang C dan E. Datang daripada siapa? Upline aku. Dia sponsor, aku tak sponsor. Dan yang C ni pula, dia pula aktif. Dia pula sponsor orang. Dia sponsor orang masuk bawah dia. Si E pula aktif. Dia sponsor orang masuk bawah dia. Masuk bawah dia, masuk bawah aku lah. Sebab aku berada di atas dia. Dalam metrik aku berada di atas si C dan si E. Si E buat kerja, aku dapat orang. C yang sponsor orang. E sponsor orang. Dia punya metrik jalan. Dia punya metrik jalan. Aku di atas dia lah.
matrik aku pun jalan lah. Jadi aku tak sponsor satu orang pun aku dapat duit. Dalam matrix, yes, you can get commission. Itu tuan-tuan. Jadi ada orang tanya, kan? Sibo, aku punya matrik tak jalan-jalan. Ya ada yang tak jalan sebab apa? Spillover-nya belum sampai. Spillover-nya tak sampai. Sebab orang yang berada di atas engkau itu macam engkau juga. Orang yang berada di atas engkau itu macam engkau juga. Dia pun tunggu spillover. Engkau tunggu spillover, dia pun tunggu spillover. Jadi siapa nak bagi spillover? Sebab itu Sibu berkata, dalam tim, dia tidak boleh semua orang tunggu spillover. Tidak boleh. Matilah tim tu. Tim itu akan mati ya. Okay. So nisbah dia kalau kita nakkan tim yang sehat, okay, tim yang sehat ni nisbah dia maybe around 90 90-10 lah. 90% aktif, 10% yang tak aktif. Ini tim yang hidup. Okay, tim yang hidup. Kerana 90% aktif, 10% tidak aktif. 10% yang menderma, 10% yang minta derma. Macam tu. 90% yang antioksidan. 10% yang radikal bebas. Kalau tuan-tuan faham bahasa nutrisi. Yang minta sedekah tu umpama radikal bebas. Dia tak ada elektron. Dia kekurangan elektron. So dia minta elektron. Mari elektron kan. Jadi antioksida tu adalah molekul yang banyak elektron. Dia ada ekstra elektron. Oh tak apa, siapa kurang elektron? Saya bagi. Okay, itu maksudnya orang yang aktif menaja. Orang yang aktif menaja, dia taja lebih daripada 2 kan. Bila dia taja lebih daripada 2, dia kiri dia ada. Ini aku taja, ini aku taja. Aku yang taja 2 orang ni kan. Ini direct dengan aku lah. Dalam matrik tuan-tuan. Jadi dia selesai dia punya kerja 2 ni. Dia dah buat kerja dah. Jadi dia taja lagi seorang ketiga. Jadi ini yang dipanggil sedekah. Orang yang ketiga yang kita taja tu yang kita panggil sedekah. Kita sedekah. Sedekah pada siapa? Pada si A ni lah. Kan? Taja orang keempat. Aku dah ada 2 dah. Engkau ambil lah, engkau ambil. Jadi yang keempat ni masuk sini. Jadi CB yang dapat tu. Dalam matrix. Sebab kita hanya boleh 2. Kiri kanan dah sit. Habislah. Okay. Next mesti di bawah kita. Dia tak boleh 3. Tak boleh. Dalam matrix dia 2 aja. Kiri kanan saja. Kalau dah habis kiri, dah habis kanan, letak bawah. Jadi orang yang kita letak bawah itu dipanggil spillover. Spillover. Okay. Jadi kalau si A ni, dia kat sini. Kan? Dia dapat orang kat sini kan? Dia kata, dah seminggu dah, masih 1 lagi. Masih 1 orang ni tak gerak pun. Tak gerak pun maksudnya, engkau punya apply tu dia tak menaja ekstra. Kalau dia menaja ekstra, yang kelima dia jatuh sini. Itu. Okay. Jadi engkau nak tunggu dia ke engkau nak sponsor? Kalau engkau sponsor orang dia pergi kanan engkau lah. Kan dia pergi kanan engkau lah sebab engkau yang sponsor kan. Okay, siapa yang kita sponsor dia mesti di bawah kita. Dalam matrik dia mesti di bawah kita. Dia tak boleh pergi mana-mana, dia mesti bawah kita. Siapa yang kita sponsor tu. So dia mesti ikut tu, kiri kanan. Kalau kita sponsor kiri lepas tu kanan. Lepas tu kita sponsor lagi, dia pergi kiri sini. Kita sponsor lagi, kiri sini. Sponsor lagi, kanan sini. Dia mesti di bawah kita lah. Okay? Jadi kalau kita nak ramai orang dalam kita punya matrik, kita kena rajin belanja. Kan? Dan kawan kita ni kena rajin belanja. Maksudnya dia punya matrik, kita punya matrik. Dia punya matrik, kita punya matrik. Sebab dia di dalam kita. Okay?
Jadi sama ada tuan-tuan nak buat cara begini atau nak harap macam ini. Ini dipanggil harapan, tuan. Harapan. Hoping. You are hoping. Di sini you are making it. You're not hoping. You are making it. Anda cipta dia. Apabila kita menaja, kita mencipta. Bila kita menaja, kita mencipta matriks. Kita cipta matrik itu. Bila kita tidak menaja, kita harap orang lain, bermakna kita hoping. Hoping itu mengharap. Kita mengharap orang lain mencipta matrik, jatuh dalam kita punya matrik. Itu yang kita begitu. So the choice is yours. Pilihan di tangan kita lah. Kita nak menunggu orang bina kita punya matrik atau kita bina matrik kita sendiri. Okay, jadi orang yang berjaya ialah in my hand. The power is in my hand. Okay. Saya tidak mengharapkan tangan orang. Saya mengharapkan tangan saya lah. Saya cipta saya punya matrik. Jadi saya punya tim pun begitu. Saya nakkan tim saya pun cipta matrik dia. Jadi matrik dia matrik aku. Kan, jadi ramai orang mencipta matrik. Jadi kalau 90% people inside our team mencipta matrik, 10 orang saja yang mengharap, okey lah. The network is growing. Growing tu. Sebab lebih ramai yang mencipta daripada yang meminta. Lebih ramai yang mencipta daripada yang meminta. Jadi healthy lah. Tentu bayangkan masyarakat tu banyak peminta sedekah. Dalam masyarakat tu 90% orang meminta sedekah. Cuma 10% saja yang bekerja. Masyarakat tu akan lemah. Lemah betul. Kan? Datang Mongol pergi serang negara tu kan. Tak ada tentera. Tak ada tentera. Mongol pergi sapu habis kan. Okay, jadi masyarakat tu mesti ada tentera dia. Mesti ada tentera dia. So yang tentera itulah yang menaja tu. Itulah tentera. Okay, so harap dah sampai pukul 11. Harap apa yang saya sampaikan ni clear. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? How many? 25 people. Orang-orang baru boleh ya? Orang-orang yang baru join. So malam ni ada tak daripada Indonesia? Indonesia ada? Anybody? Indonesia? Ada? Hadir kata, hadir. Ada? Hadir. Ada. Sul Sapar hadir. Okey, Batam. Haryani ada? Haryani tak ada. Okey, tadi sempat petang tadi ya. Petang tadi si pun sempat sembang-sembang dengan si Haryani. Okey. So dia kata dia nak daftarkan anak dia lah. Anak dia 2 orang. Anak dia 2 orang, kawan dia seorang. Jadi 3 orang. Dia akan daftar 3 orang. By Monday lah, Isnin. Hari Isnin dia akan transfer duit lah. Macam biasa tu lah. Macam biasa lah. Okay. Jadi Sibu harapkan juga kepada Zulsafar untuk gerakkan tim di sana, di Batam atau di mana-mana lah di Indonesia, supaya tim kita ni, tim Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang utama di Indonesia kan. So ada beberapa tim tengah masuk di Indonesia ni tuan-tuan salah satunya tim kita lah. So hopefully kita punya tim yang menjadi hero. Itu harapan Sibu lah. Jadi sampai sini saja tuan-tuan macam biasa, at the end of the session mesti ada lagu orang putih.